KPM. Kuru Vatsa Kashi. Oh, JD pun kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan peningkatan tamadun India. Sebab tu tadi saya tengah baca peta ni. Tapi ada tempat yang masih lagi saya keliru dan juga mesti murid-murid keliru. Tapi tidak mengapa, hari ini kita akan belajar bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil beliau. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Wan Muhammad Saifuddin Wan Hassan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6, Keluang, Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segak Cikgu hari ini Cikgu ya. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 181 Putrajaya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Cikgu, ramai yang tanya, tadi saya duduk tengok peta kan, dan ramai juga yang tertanya-tanya, apakah kaitan gimmick yang saya lakonkan tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, tajuk pada hari ini ialah sejarah tingkatan 1 berkaitan dengan peningkatan tamadun India. Kita akan fokuskan kepada perkembangan, faktor peluasan kuasa dan juga bentuk peluasan kuasa yang menjurus kepada dua bentuk, iaitu fizikal dan juga keagamaan. Menarik, kita nak dengarkan. Jadi tanpa buang masa, jom. Dan sebelum tu Cikgu, saya difahamkan terlupa pula kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul kan Cikgu? Betul, ada 4 orang murid-murid. Baik, boleh ke Cikgu perkenalkan mereka kepada kami? Silakan Cikgu. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, hai, Latik. Sihat? Okey, sudah bersedia? Okey, Lokman. Okey, mana Lokman? Lambai sikit. Mana Lokman? Okey, seterusnya Saudara Azim, dah bersedia? Okey, dan yang terakhir ialah Alisha. Ya, okey. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik, jadi Cikgu, untuk segmen ini, apakah yang ingin kita fokuskan terlebih dahulu? Silakan. Okey, kita akan fokuskan berkaitan dengan lokasi dan perkembangan tamadun India. Boleh saya mulakan? Boleh Cikgu, silakan. Okey, tajuknya ialah peningkatan tamadun India. Saya mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Tamadun India ini merupakan satu tamadun yang setanding dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir dan tamadun Cina. Ini merupakan tamadun-tamadun utama dunia dan tamadun India berada setanding, sama hebat, sama tinggi. Dan tamadun India telah mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam pelbagai bidang seperti pemerintahan, peluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Itulah bidang-bidang yang menunjukkan bahawa tamadun India mengalami satu proses peningkatan yang sangat ketara. Okey, kita akan lihat pula berkaitan dengan lokasi dan perkembangan. Selepas sahaja tamadun Indus berakhir, berlaku perubahan dalam perkembangan tamadun India. Dan perubahan ini adalah perubahan yang sangat baik kerana berlaku satu peningkatan dalam tamadun India. Perkembangan ini berlaku apabila pusat tamadun beralih ke lembah Ganges. Pada awalnya, pusat tamadun berada di lembah Indus, tetapi berlaku peralihan pusat tamadun India sehinggakan tamadun India berkembang sebagai satu tamadun yang disegani. Okey, boleh saya teruskan? Boleh Cikgu.
Perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India dan menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut. Dan perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Ganges ini membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Itulah kerajaan-kerajaan kecil dikenali sebagai Janapada. Dan seterusnya, kerajaan kecil ini akan berusaha dan terus berusaha membentuk lagi sebuah kerajaan besar yang dikenali sebagai Mahajanapada. Kerajaan kecil Janapada, manakala kerajaan besar ialah Mahajanapada. Sudah betul ya? Mahajana ya? Bukan Mahajana besar. Bukan. Silakan cikgu. Seterusnya, adanya satu kerajaan penting dalam kerajaan Mahajanapada. Ada satu kerajaan yang sangat penting ketika itu, iaitu kerajaan Magadha. Dan kerajaan Magadha ini terletak di Laut India, muncul sebagai kuasa penting yang menguasai kerajaan-kerajaan lain. Dia menguasai kerajaan-kerajaan lain kerana dia merupakan kerajaan yang sangat berkuasa ketika itu. Dan kerajaan ini dikaitkan dengan kedudukan Magadha yang strategik di lembah Ganges yang menjadi laluan utama perdagangan. Dan kemunculan Magadha jugalah yang memainkan peranan yang sangat penting kepada perubahan sistem politik India melalui peluasan kuasa dan menyebabkan kewujudan dinasti-dinasti lain seperti dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Dan ketiga-tiga dinasti yang muncul selepas itu begitu hebat sekali dan berkuasa dan meluaskan kuasa mereka di wilayah-wilayah tertentu. Okey. Saya nak beri penjelasan yang jelas kepada murid-murid saya dan murid-murid di rumah juga boleh turut serta dalam aktiviti yang akan dijalankan dengan merujuk buku teks sejarah tingkatan 1 pada halaman 140. Berkaitan dengan peta ni. Baik. Okey, saya akan uji minda murid-murid saya. Okey, namakan kerajaan-kerajaan Mahajanapada yang dilabelkan A, B, C dan D. Apakah kerajaan tersebut? Okey, siapa nak mulakan terlebih dahulu? Apakah kerajaan A? Saya, cikgu. Silakan. Kerajaan yang berlabel A merupakan kerajaan Kambuj. Okey, terlihat betul atau tidak jawapan murid saya? Kambuj. Okey, tepat sekali. Ialah kerajaan Kambuj. Kita bagi 4 bintang. 4 bintang kepada tahniah. Kepada Latif. Okey, tahniah Latif. Okey, seterusnya ada lagi kerajaan B, C dan D. Okey, saya nak tanya murid saya, apakah kerajaan yang dilabelkan dengan huruf B? Saya, cikgu. Okey, Luqman. Okey, apa jawapan Luqman? Kerajaan yang dilabelkan pada peta B itu ialah kerajaan Kosal. Okey, Luqman bagi jawapan ialah kerajaan Kosa. Okey, kita lihat jawapannya. Lihat betul atau tidak? Adakah betul atau tidak? Alhamdulillah. Tahniah, tepat Luqman. sekali, Luqman, kerajaan Kosa. Berapa ganjaran, cikgu? 4 bintang lagi. 4 juga. Baik. Okey. Seterusnya, kita tengok peta dilabelkan dengan huruf C. Okey, siapa yang nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Alisha, apa jawapan awak? Kerajaan yang dilabelkan C ialah kerajaan apa ya? Kerajaan Angga. Okey, dia was-was tapi jawapannya kita betul atau salah? Okey, kerajaan Jeng. Kita lihat jawapannya. Kerajaan Angga, betul sekali. Okey, tahniah Alisha. Okey, dan yang terakhir, kerajaan apakah yang dilabelkan dengan huruf D? Okey, murid mana yang nak jawab? Terlihat ya. Okey, Luqman. Okey, apa jawapan Luqman? Hazim, cikgu. Seterusnya, Azim, kerajaan yang dilabelkan di dalam peta merupakan kerajaan Magadha. Okey, kita tengok betul atau tak jawapan Azim ya? Magadha. Okey, tepat sekali. Hazim. Jawapannya ialah Magadha. Jadi berapa ganjaran untuk Hazim dan juga Alisha, cikgu? Keempat-empat murid saya berjaya menyatakan nama kerajaan Mahajanapada dengan tepat sekali dan mereka layak untuk mendapat 4 bintang. 4 bintang. Tepukan untuk diri sendiri. Okey. Seterusnya, cikgu? Okey, seterusnya saya nak uji lagi minda murid saya dengan satu soalan berdasarkan peta ini. Okey? Perhatikan peta dengan teliti. Okey, soalannya, namakan kerajaan tersebut berdasarkan peta itu dan apakah faktor kejayaan kerajaan tersebut sehingga menjadi sebuah kerajaan yang penting. Siapa yang nak jawab?
Saya cikgu. Azim, Okey, cikgu. Azim. Okey, apa jawapan Azim? Kerajaan tersebut ialah Kerajaan Magadha. Antara faktor kejayaan kerajaan tersebut adalah kerana kedudukannya yang strategik Okey, di Lembah betul tak Ganges. jawapan Azim? Kedudukan yang strategik membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Okey, terlihat betul atau tidak? Okey. Okey, jawapannya tepat sekali, iaitu Kerajaan Magadha. Kenapa Okey. Kerajaan Magadha menjadi sebuah kerajaan yang penting? Kerana Kerajaan Magadha berada di laluan yang strategik, Ya. iaitu di laluan perdagangan utama di sekitar lembah Sungai Ganges. Okey, baik. Tahniah kepada Azim atas jawapan yang betul. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh ya? Boleh. Okey. Jadi sebelum tu berapa ganjaran untuk Azim, cikgu? 4 bintang. 4 bintang juga. Baik. Jumpa lagi selepas ini dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Setiap perluasan kuasa mesti ada faktor, mesti ada sebabnya. Jadi kita nak tahu apakah faktor perluasan kuasa untuk tamadun India. Jom kita belajar bersama dengan Cikgu Wan. Okey, Cikgu Wan, apakah faktor perluasan kuasa tamadun India? Okey, faktor perluasan kuasa dan tamadun India. Okey, kewujudan pelbagai kerajaan dalam tamadun India menyebabkan wujudnya persaingan antara kerajaan untuk memperluaskan kuasa masing-masing. Maksudnya banyak kerajaan-kerajaan muncul dalam tamadun India dan setiap kerajaan yang ada, mereka tidak duduk diam. Mereka bersaing untuk menunjukkan kekuasaan masing-masing melalui proses perluasan kuasa. Dan kita akan lihat ya, apa itu perluasan kuasa? Kita kena faham apa maksud perluasan kuasa. Perluasan kuasa bermaksud usaha yang dilakukan oleh kerajaan ataupun raja bagi menguasai dan memperluaskan pengaruh di sesebuah kawasan. Dan usaha ini untuk mengatasi pihak lain. Maksudnya perluasan kuasa ni dilakukan oleh kerajaan dan juga golongan raja. Okey. Dan kita akan lihat pada permulaannya perluasan kuasa dilakukan secara fizikal. Pada asalnya secara fizikal. Kalau saya sebut fizikal, maksudnya dia melibatkan kekuatan anggota badan siapa. Melibatkan golongan tentera. Perluasan kuasa. Namun begitu, perluasan kuasa berubah dan beralih kepada keagamaan. Kenapa berlaku proses perubahan daripada tentera, daripada fizikal kepada keagamaan? Kerana inginkan kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran. Kita tidak ingin lagi melihat berlakunya pertumpahan darah. Betul. Tidak ingin kemusnahan. Jadi berlakulah proses perubahan. Dan di sini ada 5 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India, iaitu kekuatan tentera, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi, keagamaan dan juga kewangan. Okey, saya akan telitikan satu persatu. Okey, kita lihat kekuatan tentera. Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Sebab apa? Tentera yang kuat, semakin luaslah kuasa dapat diluaskan. Betul. Okey, semakin banyaklah wilayah dapat dikuasai. Dan pasukan tentera juga digunakan bukan sekadar untuk perluasan kuasa, tetapi untuk menjaga keamanan negara daripada ancaman daripada pihak musuh. Betul. Okey, seterusnya dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan, siapa yang tentukan dasar pemerintahan? Siapa yang tentukan dasar perluasan kuasa? Dasar pemerintahan, dasar perluasan kuasa ditentukan oleh pemerintah ketika itu yang memegang tapuk pemerintahan yang dikenali sebagai raja. Okey, dan seterusnya sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik. Sumber manusia ni ialah merujuk kepada tenaga masyarakat, penduduk,
di sesuatu tamadun tersebut. Dan seterusnya, diplomasi keagamaan. Seorang pemimpin yang bijak, dia tidak hanya menggunakan kekuatan fizikal, tentera semata-mata, tetapi mereka menggunakan diplomasi keagamaan. Mereka menggunakan bentuk keagamaan dalam proses peluasan kuasa. Dan seterusnya ialah keuangan. Sudah pasti, setiap peluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya yang diperolehi daripada pembendaharaan kerajaan. Tanpa keuangan yang kukuh, usaha ini akan menghadapi kesukaran. Okey, itu merupakan 5 faktor peluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, sekarang tibalah masa saya nak uji murid-murid saya berkaitan dengan faktor peluasan kuasa dalam tamadun India. Dengan sedikit permainan lah. Okey. Boleh Luqman pegang? Boleh, cikgu. Okey. Saya pegang 3, Luqman pegang 2. Dua ya. Okey. Wah, menarik ni. Menarik. Ya. Di tangan saya dan juga di tangan Luqman adanya makanan tradisional orang India yang digemari. Mungkin kita pun pernah rasa makanan ni. Cikgu. Okey, saya minta murid-murid saya untuk memilih makanan mana yang ingin dirasai oleh mereka. Kita ada putu mayam ataupun dikenali sebagai idiapam. Okey. Kita ada tosai, kita ada idli. Luqman ada apa? Ada muruku dan jalebi. Betul. Okey. Siapa nak buat pilihan yang pertama? Baik. Saya cikgu. Silakan. Okey, Latif. Latif pilih makanan apa, Latif? Saya pilih makanan tosai cikgu. Tosai. Okey. Okey, dia bukan pilih saja tau. Dia pilih kena menjawab soalannya. Okey. Soalannya berbunyi, jelaskan faktor peluasan kuasa dari aspek ketenteraan. Okey, cikgu. Faktor peluasan kuasa dari aspek ketenteraan ialah sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Jadi, pasukan tentera tersebut juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Betul ke cikgu? Okey, kita lihat betul ke tak jawapan Latif ni? Kita nak bagi bintang kat dia kan? Okey. Jawapan Latif tepat dan Latif layak mendapat 4 bintang. 4 bintang. Okey, tahniah kepada Latif. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya ada lagi makanan. Kita ada idli, kita ada putu mayang. Okey. Okey, murid-murid saya nak pilih makanan apa? Antara idli dan putu mayang ni. Ya, betul. Saya cikgu. Okey, Luqman pilih apa? Saya pula memilih makanan yang bernama idli. Okey, dia fikir dulu ya. Jarang Luqman pilih idli ni. Okey, idli. Okey, Luqman, dengar baik-baik. Ini soalannya. Jelaskan faktor peluasan kuasa dari aspek keuangan. Okey cikgu. Setiap peluasan kuasa ini perlu mendapatkan pembiayaan yang secukupnya daripada pembendaharaan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh ini, usaha ini akan menghadapi kesukaran. Kita lihat betul tak jawapan Luqman? Okey, jom kita lihat jawapannya. Okey. Tepat sekali. Setiap peluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan keuangan daripada pembendaharaan kerajaan. Okey, kita bagi Luqman 4 bintang. 4 bintang juga. Tahniah Luqman. Okey, cikgu, saya seterusnya. teruskan. Okey, ada lagi makanan kat tangan saya. Siapa nak pilih makanan ni? Putu mayam. Saya cikgu. Okey. Okey, Azim. Dia minat putu mayam ya. Atau kita kenali sebagai idiapam. 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 Okey, soalannya. Jelaskan faktor peluasan kuasa dari aspek sumber manusia. Okey. Okey, baiklah. Dari aspek sumber manusia yang cukup akan menjadikan kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Jom kita lihat jawapannya. Okey, tepat sekali. Tahniah. Okey. 4 bintang juga 4 bintang juga untuk Azim. Okey. Baik. Okey, saya ada satu lagi soalan uji minda untuk murid-murid dalam talian, iaitu berkaitan soalan kemahiran berfikir aras tinggi atau dikenali sebagai kebat. Okey, menarik. Ini soalannya. Pada pandangan anda, jelaskan ciri-ciri pemimpin yang berkualiti. Jika anda menjadi seorang pemimpin, apakah ciri yang perlu ada supaya anda disayangi, dikasihi, disenangi oleh semua khalayak ramai? Ya, betul. Okey, siapa yang nak beri jawapan berkaitan dengan ciri-ciri pemimpin yang berkualiti? Okey, siapa yang nak cuba?
Boleh saya cuba? Okey, teruskan Alisha. Baik, pada pandangan saya, ciri-ciri pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mempunyai sikap bekerjasama yang tinggi. Sikap kerjasama yang tinggi ini dapat kita melihat melalui kerjasama pemimpin dengan rakyat ataupun pemimpin dengan pemimpin. Sikap ini sangat penting kerana adanya kerjasama, sesuatu tugasan akan dijalankan secara bersama-sama walaupun berbeza jantina, agama, budaya maupun pangkat. Sikap ini juga mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat sehingga ukhuwah terjalin serta wujudnya kerjasama antara rakyat dan pemimpin. Jelaslah bahawa nilai kerjasama mampu dan merupakan nilai murni yang perlu ada dalam diri sendiri dan diri semua orang dan semua pemimpin supaya Teruskan. supaya ketamadunan bangsa dan negara berkembang. Selain itu, seorang pemimpin perlu juga bersikap yang bijaksana. Hal ini kerana pemimpin yang bijaksana mampu merancang pembangunan negara dengan baik dan berkesan serta dapat menyelesaikan masalah yang muncul dengan pendekatan yang baik. Jelaslah bahawa pemimpin yang bijaksana ini berupaya merangka dan merancang strategi pentadbiran yang sistematik dan berkesan untuk kemajuan negara. Terbaik hidup YB Alisha. Mantap. Alhamdulillah. Bagaimana cikgu responnya? Okey, jawapannya sangat tepat dan matang kerana dia menyatakan ciri-ciri seorang pemimpin yang baik, iaitu pemimpin perlu bekerjasama antara pemimpin dan juga bekerjasama dengan rakyat, dan sudah pasti pemimpin perlu bijaksana. Betul. Kerana dialah merangka dasar kerajaan dan menentukan perjalanan kerajaan. Betul. Okey cikgu, berapa ganjaran untuk YB Alisha? YB Alisha jawapannya sangat jelas, ada contoh yang baik, ada kesimpulan yang baik. Kita beri dia 5 bintang. 5 bintang. Okey, tepukan untuk YB Alisha. Tahniah. Baik, kita berehat seketika. Boleh cikgu ya? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Antara bentuk perluasan kuasa ialah dari sudut fizikal. Tetapi adakah hanya dari sudut fizikal? Dan apakah bentuk fizikal dari sudut perluasan kuasa? Jom kita tanyakan kepada Cikgu Wan. Okey, Cikgu Wan. Apakah bentuk-bentuk perluasan kuasa tamadun India? Okey, kita mulakan. Okey, sini. Okey, bentuk perluasan kuasa kita fokus dulu kepada fizikal. Ada dua bentuk sebenarnya. Baik. Satu fizikal dan berubah kepada keagamaan. Untuk kali ini kita akan fokus kepada bentuk fizikal. Okey, jika saya nyatakan bentuk perluasan kuasa secara fizikal, kita akan tanya apa maksud perluasan kuasa secara fizikal? Ialah bermakna perluasan kuasa yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Maksudnya satu kerajaan ni dia akan pergi ke wilayah lain dan mereka akan kuasai. Itulah bentuk fizikal. Dan sebuah kerajaan mampu membentuk sebuah empayar dengan menguasai kerajaan-kerajaan lain. Macam mana mereka boleh menubuhkan empayar? Dengan cara mereka menguasai kerajaan-kerajaan lain. Dan perluasan kuasa dapat dilaksanakan apabila sesebuah kerajaan mengakui taklukan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Maksudnya, saya bagi contoh, kerajaan A menakluki kerajaan B. Kerajaan A yang menang, jadi masyarakat dalam kerajaan B perlu akur kepada peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan A. Kerana kerajaan A merupakan kerajaan yang menang. Okey, itu masuk perluasan kuasa secara fizikal. Dan dalam aspek perluasan kuasa secara fizikal menggunakan kekuatan tentera. Selain daripada kekuatan tentera,
Ia juga merujuk kepada tentera itu perlu mempunyai nilai disiplin yang tinggi. Itu merupakan syarat terpenting dalam peluasan kuasa secara fizikal, iaitu penggunaan golongan tentera, dan tentera perlulah mempunyai nilai disiplin yang tinggi. Okey, dan seterusnya, dasar yang diambil oleh seseorang raja menjadi faktor peluasan kuasa dilaksanakan. Okey, dalam tamadun India, peluasan fizikal disaksikan dalam perkembangan dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Ada 3 dinasti yang meluaskan kuasa menggunakan secara fizikal ataupun kekuatan tentera. Saya ulangi, dinasti Nanda, Maurya dan juga dinasti Gupta. 3. Ada 3. Baik. Okey. Dan ketiga-tiga dinasti ini membuktikan mereka menjadi sebuah dinasti yang berjaya. Kerana pemerintahan mereka telah mencapai satu tahap yang tinggi. Okey. Kita akan lihat berkaitan dengan zaman dinasti Nanda. Okey, kita akan lihat. Zaman dinasti Nanda, peluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan tentera. Dinasti Nanda dia menggunakan kekuatan tentera yang ada untuk melakukan peluasan kuasa. Buktinya kita akan lihat. Ada 20,000 kavalri, 200,000 infanteri dan ada 3,000 tentera bergajah. Ini membuktikan bahawa dinasti Nanda mempunyai 3 kategori tentera yang begitu ramai dan kuat. Okey. Seterusnya kita akan lihat kekuatan tentera dalam dinasti Nanda menyebabkan Empayar Nanda menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Okey, dan dia punya pusat pemerintahannya ialah Pataliputra atau dikenali sebagai Patna hari ini. Okey, kita lihat pula berkaitan dengan dinasti Maurya. Okey, seperti dinasti Nanda, dinasti Maurya juga menggunakan kekuatan tentera untuk peluasan kuasa. Ia dapat dilihat ketika pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Chandragupta Maurya itu merupakan datuk kepada Asoka. Dia berjaya menggulingkan dinasti Nanda. Baik. Okey. Kedua-dua pemerintah ini berjaya membentuk sebuah empayar yang luas yang meliputi wilayah Bengal di sekitar timur hingga Hindu-Kush di sebelah barat. Dan pusat pemerintahannya masih sama, iaitu Pataliputra. Dan usaha peluasan kuasa ini pada zaman Chandragupta Maurya sangat bergantung kepada kekuatan tentera. Dia bergantung kepada kekuatan tentera untuk meluaskan kuasanya. Buktinya ada 9,000 tentera bergajah, ada 30,000 kavalri dan ada 600,000 infanteri. Kuat cikgu kuat, sangat ramai tenteranya. Okey. Seterusnya selepas memegang kuasa, diberikan kepada Asoka. Asoka berjaya menguasai kawasan yang tidak dikuasai oleh Chandragupta, iaitu kawasannya dikenali sebagai Kalinga, sehingga menyebabkan peperangan dan pertumpahan darah. Ingin mendapatkan kawasan Kalinga tersebut, Asoka menggunakan ketenteraan sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Ramai yang terkorban, ramai berlaku kemusnahan. Kita akan lihat kat sini, seramai 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh. Sebenarnya hasil daripada tindakan tersebut telah memberi kesedaran kepada Asoka. Asoka dah mula berubah, ingin kepada kedamaian. Lebih kepada toleran dan bertanggungjawab serta bekerjasama. Dia tidak ingin lagi melihat berlakunya pertumpahan darah, kemusnahan. Dia lebih kepada toleran dan ingin mencapai satu tahap dharma dalam diri mereka. Itu dharma itu maksudnya inginkan keamanan, kesejahteraan, ketenangan. Okey. Kita lihat pula pada zaman Gupta. Okey, bagaimana peluasan kuasa berlaku pada zaman Gupta? Masih sama juga dengan zaman Nanda, dengan zaman Maurya. Zaman Gupta juga peluasan kuasa menggunakan ketenteraan. Contohnya, Chandragupta I telah menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluaskan kuasa hingga mampu menguasai kawasan yang luas menganjur dari Punjab hingga Bengal. Jadi kita dapat lihat sini, ketiga-tiga dinasti telah menggunakan
kaedah ataupun bentuk fizikal dalam proses perluasan kuasa. Betul. Baik dinasti Maurya, Nanda ataupun Gupta, mereka menggunakan kekuatan ketenteraan untuk melebarkan sayap mereka, meluaskan kuasa mereka. Okey, saya sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas berkaitan dengan faktor perluasan kuasa melibatkan ketiga-tiga dinasti, Nanda, Maurya dan Gupta. Okey, tiba masanya saya nak menguji murid-murid saya dalam talian. Okey. Okey, bersedia ya murid-murid? Okey, Luqman boleh bagi soalan? Boleh? Okey, soalan yang pertama, kalau boleh saya bacakan, merujuk kepada peta di sebelah, apakah dinasti tersebut? Okey, yang kedua, bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan dinasti tersebut? Okey, siapa yang nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Latik. silakan. Dinasti tersebut ialah dinasti Nanda, cikgu. Nanda. Okey. Okey, yang kedua? Yang kedua? Ketika zaman dinasti Nanda, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Selain itu, pasukan tentera zaman ini mempunyai 20,000 kavalri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Seterusnya, Empayar Nanda menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Okey, cikgu, betul ke jawapannya? Okey, terlihat betul atau tidak? Tersemak jawapannya. Nanda. Okey, betul. Zaman dinasti Nanda masih lagi menggunakan kekuatan ketenteraan. Contohnya ada 20,000 kalvari, 200,000 infanteri dan juga 300 tentera bergajah. Okey, tepat sekali. Kita bagi Latif 4 bintang. 4 bintang. Tahniah kepada Latif atas jawapan yang saya betul. teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, perhatikan peta yang tertera. Apakah dinasti tersebut? Bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan oleh dinasti tersebut? Okey, siapa yang nak jawab? Saya, cikgu. Baik. Okey, Silakan. Luqman. Silakan Luqman. Cikgu, dinasti tersebut merupakan dinasti Maurya yang mempunyai kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa pada zaman dinasti Maurya, terutamanya ketika zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Selain itu, kedua-dua pemerintahan ini berjaya membentuk sebuah empayar yang luas yang meliputi wilayah Bengal di sebelah timur hingga Hindu Kush di sebelah barat. Tambahan pula, usaha perluasan kuasa pada zaman Chandragupta Maurya sangat bergantung pada kekuatan ketenteraannya dengan memiliki 9,000 tentera bergajah, 30,000 kalvari dan 600,000 infanteri. Okey, dinasti Maurya, cikgu. Kita betul semak ke? jawapannya. Baik. Okey, tepat sekali dinasti Maurya. Ya. Perluasan kuasa menggunakan kekuatan tentera. Dan yang nyatakan kekuatan tentera tu sehingga 600,000 infanteri. Sangat tepat. Betul. Dan layak mendapat 4 bintang. bintang. Okey, kita Tahniah pergi kepada kepada Luqman. soalan yang ketiga. Okey, perhatikan peta ini dengan teliti. Soalannya, apakah dinasti tersebut? Bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan dinasti tersebut? Okey, siapa yang ingin berikan jawapan? Ya. Okey, Saya seterusnya. nak jawab, cikgu. Okey. Baik, silakan. Hazim. Berdasarkan peta tersebut, ia merupakan kerajaan Gupta. Perluasan kuasa pada zaman Gupta diterajui oleh Chandragupta I yang memerintah antara tahun 320 Masihi sehingga 335 Masihi. Chandragupta I telah menjadikan ketenteraan sebagai salah satu kaedah untuk memperluas kuasa hingga mampu menguasai kawasan yang luas menganjur dari Punjab hingga ke Bengal. Okey, kita jawapannya, jom Luqman. dengar jawapannya. Jawapannya tepat. Kerajaan Gupta iaitu di bawah pimpinan Chandragupta I yang menggunakan kekuatan ketenteraan. Okey, nampaknya Azim berjaya mendapat 4 bintang. Tahniah, Hazim. Okey, saya ada satu lagi soalan uji minda untuk murid-murid saya dalam talian. Soalannya ialah, namakan pusat pemerintahan bagi ketiga-tiga dinasti tersebut. Siapa yang nak jawab? Okey. Siapa yang nak cuba?
Saya cikgu. Baik, Okey, Alisha. Alisha. Silakan. Pusat pemerintahan bagi ketiga-tiga dinasti iaitu dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta ialah Pataliputra. Pataliputra. Saya mahu jawapannya betul atau salah. Baik. Okey, Okey. tepat sekali, Pataliputra. Dan Alisha layak mendapat 4 bintang. 4 bintang juga. Okey, tahniah Alisha. Alisha. Baik cikgu, seterusnya adakah lagi soalan? Okey, saya akan nyatakan secara rumusannya berkaitan dengan peluasan kuasa secara fizikal. Baik. Ini kita dapat lihat bahawa dinasti Nanda, dinasti Maurya, dinasti Gupta menggunakan kekuatan ketenteraan untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu. Mereka menggunakan tentera mereka yang ramai, iaitu tentera berkuda, tentera berjalan kaki dan juga tentera bergajah untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut sehingga membentuk sebuah ketamadunan yang unggul. Okey, baik. Jadi itulah bentuk peluasan kuasa dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Okey, baik. Antara bentuk perluasan kuasa juga ialah dari sudut keagamaan. Akan tetapi ramai juga murid kita yang pening bagaimana yang disebut sebagai bentuk perluasan agama dari sudut keagamaan. Jom kita belajar dengan Cikgu Wan. Okey Cikgu, bagaimana dari sudut keagamaan pula? Okey, boleh saya mulakan? Okey, Lokman. Okey, kita akan lihat pula berkaitan dengan bentuk peluasan kuasa dari sudut keagamaan ataupun dengan cara keagamaan. Peluasan kuasa dengan menggunakan kaedah keagamaan ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan pendekatan fizikal. Kerana kaedah ini tidak bergantung pada sempadan wilayah yang tetap, sebaliknya merentah sempadan. Kita boleh sebarkan agama merentah sempadan. Dan penekanan kepada aspek keagamaan membolehkan nama dinasti Maurya, terutamanya zaman Asoka, begitu dikenali di serata dunia. Asoka, pemimpin dalam dinasti Maurya, daripada menggunakan pendekatan fizikal beralih kepada keagamaan sehingga dikenali di seluruh dunia. Dan selepas sahaja Perang Kalinga, Asoka menghentikan sebarang usaha peluasan kuasa secara fizikal. Sebaliknya kepada pengembangan agama Buddha. Sekarang ni Asoka telah beralih kepada mengembangkan agama Buddha ke seluruh dunia. Okey. Seterusnya juga kita dapat lihat di sini ialah bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahan telah diukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan strategik. Untuk mengukuhkan negara dinasti Maurya tu, Asoka telah membuat satu tiang. Dia letakkan peraturan-peraturan negara. Dan tiang tersebut diletakkan di kawasan yang strategik, iaitu kawasan tumpuan ramai supaya masyarakat boleh lihat, boleh baca dan boleh faham serta mengamalkan peraturan negara. Okey, dan tiang tersebut sudah pastilah dikenali sebagai tiang Asoka kerana dilaksanakan ketika pemerintahan Asoka. Okey, di bawah naungan Asoka juga, misi pengembangan agama Buddha giat dijalankan. Dan misi tersebut telah dihantar ke Tibet, Nepal, Alexandria, Inchus, Bactria dan Burma. Okey, kita boleh lihat dekat sini. Itu merupakan misi penyebaran agama Buddha yang dilaksanakan oleh Asoka. Okey. Seterusnya, misi penyebaran agama Buddha ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra, sementara ke Asia Tenggara, agama Buddha ini disebarkan dan diteruskan misi penyebarannya oleh Sona dan Utara. Dan ketika zaman Gupta pula, berlaku penekanan kepada agama Hindu.
sehingga agama Hindu ni mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika Maurya ialah pengembangan agama Buddha, tapi zaman Gupta pengembangan agama Hindu. Baik. Okey, pemerintahan Gupta juga menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusastraan, seni bina, perdagangan, pemerintahan dan juga semuanya berasaskan kepada agama Hindu. Seni bina berasaskan agama Hindu, pemerintahan berasaskan agama Hindu, semua ada sangkut paut dengan agama Hindu. Okey. Seterusnya, dalam masa yang sama juga adanya Raja Samudragupta. Samudragupta ini merupakan raja yang sangat meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan. Seorang raja yang begitu jiwanya sangat halus dan suka kepada kebudayaan dan kesenian. Tapi fokusnya kepada puisi, dan puisi tersebut ialah puisi-puisi yang berkaitan keagamaan yang dikenali sebagai Kavi Raja. Dia dikenali sebagai raja penyair kerana minat yang mendalam dalam bidang puisi. Dan penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini membolehkan zaman Gupta dikenali zaman keemasan dalam agama Hindu. Zaman keemasan. Zaman keemasan ini maksudnya mereka telah mencapai satu tahap kemajuan yang luar biasa. Dikenali sebagai zaman keemasan. Betul. Okey. Kita akan lihat ya. Saya sudah memberikan tugasan lebih awal kepada murid-murid saya untuk mencipta replika tiang Asoka berdasarkan latihan daripada buku sejarah tingkatan 1 pada halaman 145. Sekarang ni kita akan lihat hasil tiang Asoka yang dilaksanakan, yang dibina oleh murid-murid saya sebelum ini. Okey, kita dapat lihat. Jom kita lihat hasilnya. Mungkin murid-murid boleh tunjukkan di hadapan kamera masing-masing bagaimana hasil yang telah murid-murid buat. Wah, cantik. Itu adalah replika daripada tiang Asoka. Dan mereka menggunakan panduan daripada buku teks untuk mencipta replika tiang Asoka tersebut. Okey. Terima kasih semua. Tahniah. Okey, mereka sudah berjaya mencipta replika, tetapi mereka perlu menjawab 2 soalan berkaitan dengan tiang Asoka. Yang pertama, jelaskan fungsi tiang Asoka dan tujuan tiang tersebut diletakkan di kawasan tumpuan ramai. Okey, siapa yang nak bagi jawapan? Baik. Siapa yang nak cuba? Saya, cikgu. Silakan. Latif. Fungsi tiang Asoka ni berfungsi untuk mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Okey, itu jawapan soalan pertama. Okey, sangat tepat terlihat ya. Betul, kita semak balik jawapannya. Betul, fungsi tiang Asoka mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kenapa tiang tersebut berada dan diletakkan di kawasan tumpuan ramai? Kerana agar rakyat ataupun khalayak ramai dapat membaca isi yang tertulis pada tiang tersebut. Dah baca, dah faham dan terus patuh kepada peraturan negara. Betul. Okey, nampaknya Latif berjaya mendapat 4 bintang. 4 bintang. Tahniah Latif. Seterusnya, cikgu. Seterusnya kita akan uji minda murid-murid dalam talian berdasarkan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik. Okey, kita akan lihat ya. Jelaskan kepentingan kerjasama pemimpin dengan rakyat dalam sesebuah negara. Apa kepentingan kerjasama tersebut? Okey, siapa yang ingin berikan jawapan? Betul. Okey, siapa yang nak cuba? Saya. Oh, okey, berlaku perebutan kuasa, cikgu. Okey, Alisha ya. Okey, YB Alisha, silakan. Kepentingan kerjasama antara pemimpin dengan rakyat menjadikan negara kita kekal aman damai. Hal ini kerana apabila wujudnya kerjasama ini, maka tidak berlaku lagi pertelingkahan antara rakyat dengan pemimpin yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Rakyat menghormati pemimpin yang dipilih manakala pemimpin mendengar suara rakyat. Dalam masa yang sama juga, apabila wujudnya kerjasama ini, pemimpin dan rakyat
akan berganding bahu seperti kata pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Dalam membangunkan negara untuk memastikan rakyat kita hidup selesa dan negara kekal aman. Jelaslah kerjasama pemimpin dan rakyat penting untuk kesejahteraan negara dan membina tamadun bangsa yang sangat hebat. Okey, baik. Tahniah kepada Alisha atas jawapan dan tadi pun Cikgu Luqman ada angkat tangan. Mungkin kita boleh dengarkan jawapan dari Luqman juga. Okey, boleh. Okey, silakan Luqman. Maafkan saya, jawapan saya sama macam Alisha. Oh, jawapan dia sama cakap. Okey, Itu sama pemimpin juga. perlu bekerjasama. Betul. Okey Cikgu, ulasannya? Okey, kita dapat lihat di sini bahawa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai kerjasama yang baik, dan kerjasama itu sangat penting dalam proses untuk memajukan negara, memastikan negara aman damai, kerana pemimpin memerlukan sokongan rakyat. Dan masa sama juga rakyat perlu menyokong dasar-dasar yang dijalankan oleh pemimpin. Okey, baik Cikgu. Berapakah ganjaran untuk Alisha atas jawapan tadi? Jawapan tadi saya rasa Alisha layak mendapat 5 bintang. 5 bintang. Okey, tahniah kepada Alisha. Sementara saya nak bagi bintang kepada Alisha. Apakah rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, saya boleh rumuskan berkaitan dengan pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan perluasan kuasa. Perluasan kuasa pada peringkat awalnya ialah melibatkan perluasan kuasa secara fizikal dan berubah kepada keagamaan. Mengapa berlaku proses perubahan itu? Kerana pentingnya keamanan, keharmonian dan kedamaian dalam sesebuah tamadun. Oleh itu, kita semua harus memelihara keamanan negara pada hari ini. Okey, Cikgu. Dan bagaimanakah Cikgu menilai prestasi murid-murid kita hari ini, Cikgu? Okey, keempat-empat murid saya, saya rumuskan mereka berjaya mendapat 5 bintang. 5 bintang. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Baik, Cikgu. Dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran? Okey, murid-murid semua boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran dalam Pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Wan Muhammad Saifuddin Wan Hassan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Keluang, Johor. Juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dan murid-murid dalam talian maupun yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, hari rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.